Testing, testing. 1, 2. Testing, testing. 1, 2, 3. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Testing. 1, 2, 3. Alright, nak invite orang sekejap. Okay, dah ada orang join. Boleh dengar? Testing, testing. 1, 2, 3. Kalau dengar boleh komen. Okay. Alright, kalau boleh dengar komen sikit. Okay, hai Karunisa, Assalamualaikum. Okay, boleh dengar kan? Oh, silau lah. Okay, jelas. Uish. Alright, clear. Syazrul Ain, Assalamualaikum. Hai Man Celiana. Okay, Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sebelum kita start, saya nak mengajak semua untuk sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada arwah adik saya yang telah meninggal pada 1 Mac yang lepas. Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar jelas kan? InsyaAllah boleh dengar kan? Okey. Macam mana nak tengok bahagian komen? Dah lama tak buat live. Okey, ni boleh kot. Okey, seperti yang dijanjikan pada malam ini, kita akan bercerita sedikit mengenai bagaimana travel mampu bangunkan minda seorang Gen Y di Malaysia secara spesifik. Okey. Sebelum kita bermula, suka sekali untuk saya ceritakan bahawa apa yang kita kongsikan hari ini hanyalah salah satu cara-cara untuk membangunkan minda seorang Gen Y. Saya tak kata bila dengan travelnya satu-satunya jalan untuk bangunkan minda, tapi saya kata dia adalah salah satu caranya. Jadi untuk kali ini kita nak kongsikan lebih kepada perspektif bagaimana melalui pengalaman travel tu membuatkan minda tu lebih membangun, lebih terbuka dan lebih kukuh. Bahasa mudah faham, sel otak lebih mudah, lebih berhubung, insya-Allah. Okey. Kita mulakan sedikit. Nama saya Ahmad Amri. Bagi siapa tak kenal, saya merupakan graduan daripada BSc in Psychology ketika di United Kingdom, Nottingham pada tahun lepas. Okey. Kali ini selepas saya grad, saya ada masa lebih kurang 90 hari atau 3 bulan meluangkan masa untuk menjelajah ke seluruh Eropah. Bagi saya ini pengalaman yang sangat mahal sebab yang pertama adalah alalang dekat sana kan, baik pergi travel. Yang kedua adalah alalang memang duit dah terkumpul, gunalah sebaiknya. Ada orang bawa balik duit Malaysia, tapi saya memilih untuk menghabiskan atau melaburkan duit tersebut untuk pengalaman travel. Dan insya-Allah saya percaya pengalaman ini sangat membantu, dan saya nak kongsikan kepada anda semua pengalaman ini. Sebab benda ni sangat mahal. Tapi dia terlalu banyak, tapi kita simpulkan dengan 3 poin yang kita nak cerita hari ni. Kita simpulkan kepada 3 sebabnya dia terlalu banyak, dan saya percaya 3 ni dah cukup boleh cover apa persediaan yang kena ada seorang Gen Y yang berada di Malaysia. Kenapa saya fokus pada Gen Y? Okay, yang pertama sebab poin yang saya nak ceritakan. Oh, hello Emma. Yeah, I'm doing live with my Malaysian friends in Malaysia right now. I hope you're okay if I'm not speaking in English. Emma ini adalah seorang sahabat saya ketiga di sana. Kami buat project lab sama-sama. Okay, kat mana tadi? Yes, kita berada dekat 3 poin perkongsian tadi. Okey, 3 poin yang saya ceritakan tadi berkaitan dengan Gen Y, sebab saya percaya Gen Y adalah golongan yang sudah dah mula macam nak masuk ke alam awal kerjaya, awal kerjaya. Jadi apabila kita fokus pada mereka, saya percaya sebab transisi daripada akademik ke kerjaya ni merupakan satu transisi yang sangat penting, yang sangat crucial.
Jadi dengan fokus kepada mereka, saya percaya kita akan fokus pada bakal pimpinan negara. Okey, boleh dengar jelas? Alhamdulillah. Okey, siapa yang baru masuk, Assalamualaikum. Hai. Okey, selamat menonton. Okey, 3 poin yang kita nak cerita hari ini adalah poin kewangan. Yang kedua adalah poin melalui minda yang terbuka, iaitu perspektif psikologi. Dan yang ketiga adalah sifat berdikari seseorang. Sifat berdikari ni satu sifat yang saya percaya semua orang ada dan tidak semestinya melalui travel kita dapat. Tapi orang yang travel dia faham bahawa bila kita travel ni, kita memang ada skill sosial yang tinggi. Kita nak tegur orang yang kita tak kenal, kita nak buat macam-macam lah. Jadi saya percaya dengan benda macam ni lah yang akan menyebabkan kita belajar satu benda yang baru. Okey, saya tak nak panjang sangat sebab saya nak fokus sebenarnya pada minda yang terbuka. Jadi untuk bahagian kewangan dan juga bahagian berdikari ni saya pergi dengan laju. Okey, yang pertama kita sentuh mengenai berdikari. Tadi saya dah sebut sikit mengenai sifat berdikari, iaitu membina satu skill sosial yang tinggi bila kita berada di luar negara. Suka sekali untuk saya cakap bahawa bukan saya nak kata bahawa travel ni adalah benda yang wajib. Dan saya juga bukan nak kata pada hari ini bahawa mampu ke tidak untuk travel. Sebab isu mampu tak mampu tu bukan kawalan saya. Apa yang saya nak cerita hari ini adalah dapatan yang kita dapat pada travel. Sekiranya anda pernah travel, Alhamdulillah, tak ada masalah. It's a gift for you, it's a rezeki. Siapa yang tak pernah travel pun tak ada masalah. Saya harap ini memberi satu pengalaman atau memberi satu perspektif baru pada anda untuk melihat macam mana dan memahami kenapa ada orang travel. Okey, siapa yang baru masuk buat love sikit. Atau like, apa sajalah muka nak hantar. Jangan muka angry sudah. Okey. Sifat berdikari yang kita dapat ketika travel. Bayangkan bila kita travel, kita letakkan situasi kita berada dalam seseorang yang pergi tempat yang seorang pun tak kenal kita. Seorang traveller memang dia faham perasaan ni. Satu kepuasan, I don't know, satu jauh di sudut hati. Keseronokan adalah walau sebesar mana pun jawatan kita, sebesar mana pun pangkat kita, siapa pun kita dalam organisasi, siapa kita dalam syarikat, siapa pun kita dalam kerjaya kita, tapi bila kita travel ke tempat baru, ianya macam satu start fresh, clean slate orang putih kata. Orang kampung saya kata start mula berawal. So benda ni yang sangat mahal sebab kepuasan bila kita datang tu, nobody knows us, nobody recognize us, but we are there and we can be ourselves. Bagi saya benda ni sangat mahal. Sangat mahal. Okay. Kemudian kita lihat macam mana dalam travel, sifat berdikari yang terbina adalah apabila kita merancang. Untuk bahagian kali ni, bila saya sebut travel, bayangkan anda merancang daripada awal travel tu sampai ke habis. Kalau siapa yang sini yang travel menggunakan agent ataupun travel yang ikut je kawan bawa, anda boleh relate sedikit, tapi apa yang saya ceritakan hanya lebih luas daripada itu. Okay. Boleh semua? Okay. Backpacking ke atau saja term yang anda panggil. Kemudian yang kedua anda dapat berdikari adalah bila kita pergi satu tempat negara atau even kalau negara di sebelah negara kita pun, benda yang kita terbina adalah skill sosial. Kita akan ada rasa nak tegur dengan orang lain, dan bayangkan kita, siapa yang duduk dekat hostel mesti tahu, ataupun duduk dekat hotel yang pelbagai budaya, pelbagai bahasa. Bayangkan kita duduk dalam satu dorm atau satu bilik atau satu bangunan, tapi dalam tu macam-macam budaya, macam-macam orang ada, macam-macam bahasa. Saya ingat pengalaman saya waktu pertama kali saya bersembang panjang dengan strangers. Sebab sebelum tu ada je, macam bila tu travel adalah tanya jalan dekat mana, tandas kat mana. Tapi for the first time ever in my life, bila kita jumpa dengan strangers dan sembang panjang pada ketika tu dekat Istanbul, dekat Turki. Pengalaman paling mahal, saya jumpa dengan seorang perempuan, nama dia Astaghfirullahaladzim, dia daripada Georgia. Allah, saya tak ingat, tiba hilang nama dia. Tapi saya ingat dia daripada Georgia. Dia travel, dia dah 3 bulan tinggal negara dia, dan dia pergi jalan-jalan. Dan waktu saya jumpa tu, pertama kali saya sembang dengan dia, waktu tu saya on the way nak pergi gosok gigi, nak tidur malam kan, nak gosok gigi. Dan ternampak dia dekat katil dia waktu, macam dekat tepi pintu tu kan, macam duduk kat sofa tu. So sembang tak sedar 2 jam sembang. Pengalaman dia pernah
Pengalaman dia cerita pernah hilang pasport, kita pun cerita pengalaman kita tinggal tram semua. Benda tu best lah. Sebab dia satu kepuasan bila kita jumpa dengan strangers, kita bercerita pumpang. Lepas tu kita dengar pula cerita dia pumpang. And that's it. Habis. Saya tak ambil kontak dia, dia pun tak ambil kontak saya. Kita orang tak ada niat pun macam nak sambung perbualan ke Facebook ke semua. Dia habis kat situ je. So that kind of satisfaction, that kind of social skill yang kita berjumpa someone yang start new, start fresh, kita cerita banyak benda dan habis macam tu je. Kita tak nampak apa keburukan dia, kita tak nampak apa kelemahan dia, tapi apa kita nampak adalah dia dan travel. So dalam pemikiran seseorang yang mengalami pengalaman ni, apa yang dia dapat adalah dia dapat benda yang macam wow, I met someone. Kita macam contohlah kita kenal, contoh kita selamat datang Khairul kan. Contoh saya kenal Khairul sebagai seorang student UPM. Saya kenal Khairul sebagai orang macam ni, saya kenal Khairul sebagai orang macam ni. Tapi bila kita jumpa dengan strangers ni, apa yang bermain kat fikiran adalah kita ingat dia negara ni dan kita kenal dia sebab dia pernah pengalaman hilang pasport dekat sini. That satisfaction tu sangat best. Dan benda ni bukan kita je rasa, orang tu pun rasa terhadap kita. Itu untuk skill sosial. Kemudian yang terakhir untuk bahagian berdikari yang saya nak sentuh adalah self-initiative ataupun be proactive in whatever you do. Bayangkan anda travel tapi anda tak ada rasa proaktif untuk buat benda yang berkaitan travel, maksudnya baik tak payah travel. Situasinya, bayangkan anda pergi Switzerland ataupun pergi ke Indonesia atau pergi ke Jakarta atau mana-mana atau pergi ke Jepun, tapi membawa mentaliti yang sama, iaitu suka duduk dalam bilik tengok movie je semua, main Facebook. So bila pergi travel, benda yang sama akan berlaku. Dekat sini best sebab kita keluar pada kita punya keselesaan, kita keluar daripada kita rasa kita dah biasa. Maka apa kita buat adalah kita pun terus rancang, kita buat kewangan, kita buat itinerary, plan nak pergi mana. Dan kalau kita tak buat benda tu, kita tahu kita akan rugi. Sebab kita dekat satu tempat tu sekejap je, kita tak lama. Dan that kind of proactivity adalah satu ilmu yang atau satu skill yang mahal untuk seorang Gen Y, sebab kita tak boleh hidup disuap sahaja. Sejak pada sekolah kita disuap soalan pun cikgu dah biasa bagi ini soalan sport untuk contoh soalan sport daripada Johor, tengok soalan sport untuk SBP, soalan sport untuk MRSM. Ini pengalaman lama terasa pula. Sebab kita dah biasa kena suap, bila masalah pekerjaan kita tak boleh disuap. Bila kita dah nak mulakan kerjaya, kita kena kejar apa kita nak. Kita kena ada inisiatif sendiri untuk dapatkan apa kita nak. Dan benda ni sangat mahal. Dan benda ni kita dapat melalui travel. Kalau anda tak rancang travel anda sendiri, memang duduk dalam bilik lah, tak buat apa. Itu untuk bahagian berdikari. Kemudian kita masuk ke kewangan. Kewangan ni kita kena menulis sedikit. Bukan sedikit lah, banyak sebenarnya. Boleh nampak? Nampak? Nampak kot. Boleh nampak? Kalau nampak, kalau tak nampak komen tau. Apa yang saya nak cerita hari ni adalah ilmu kewangan. Bukan nak cerita spesifik in pelaburan, investment, protection plan, bukan macam tu. Tapi lebih nak fokus kepada income. Bukan income, saving. Bila kita merancang simpanan duit, benda ni adalah satu benda yang membantu kita untuk masa depan. Saya nak ceritakan anda satu tips mudah je. Macam mana seseorang boleh kumpul duit, tak kisahlah dengan tujuan nak kahwin ke, dengan tujuan nak travel ke, dengan tujuan nak kahwin lagi sekali ke, apa saja untuk anda buat. Ada tips dia untuk kumpul duit, iaitu saya panggil benda, saya buat ni dah lama dah, daripada sekolah lagi, cuma tak perasan benda ni berkesan. Yalah, kita perasan benda ni berkesan bila kita sedar-sedar dah banyak duit kan. Apa yang saya nak sampaikan adalah tips ni saya panggil sebagai menabung, boros dalam menabung. Satu skill yang saya nak kongsikan rahsianya kepada anda. Macam mana dikatakan sebagai boros dalam menabung? Boros dalam menabung. Selamat datang Razi daripada UK, jauh join buat habis jemaah kan. Boros dalam menabung adalah satu konsep yang bila kita boros, kita habiskan duit yang banyak, tapi duit tu masuk sebagai saving, bukan guna sebagai pembelanjaan, sebagai expenses. Caranya mudah. Sediakan satu tabung, tak kisah fizikal ataupun bank. Sediakan satu tabung dan rajin-rajinkan setiap hari bersedekah pada tabung tu. Anggap duit, katakan kita bawa balik daripada kerja hari ni, dekat dalam dompet kita ada RM6.
RM5 dengan RM1. Keluarkan RM1 tu, RM1 tu invest kepada tabung tu. Masuk dalam tabung tu, anggaplah bila dah masuk ni, na'udzubillah minasyaitonirrajim, habis. Khalas. Selesai. So duit tu memang kita tak sentuh dah lepas tu. Dan ini saya nak share tips ni. Dia mungkin nampak mudah, tapi sebenarnya ia sangat berguna sebab saya dah amalkan benda ni dah lama dah. Bila kita dapat tabung je, balik je macam, oh ada duit RM1. Masuk RM1, masuk RM1, masuk RM1, masuk RM1. Sedar-sedar dah akan dapat banyak dah. Dan benda ni kena konsisten lah. Dan mesti berdisiplin. Jangan masuk hari ni RM1, esoknya nampak oh ada RM50 dalam tu, tiba-tiba esok dah pergi Starbucks. Jangan macam tu. Dia mesti ada disiplin. Kemudian tips yang saya nak kongsi adalah menabung dalam bank. Tips untuk simpan duit. Ini yang saya belajar daripada Tuan Afian Makrawi. Dia adalah merupakan perunding kewangan untuk apa nama, infak. Yes, infak kok. Okay. Tips yang dia nak share adalah mengenai saving. Dia ada 3 tips untuk simpan duit. Tips ni berguna untuk kita sebagaikan kewangan. Nampak? Okey. Yang pertama, ini adalah tips untuk simpan duit dalam bank. Sebab bila kita simpan duit dalam bank, duit tu kita tak nampak secara fizikal. So, sekurang-kurangnya tak adalah kita terlalu semangat nak keluarkan duit tersebut. Ada caranya. Yang pertama, tipsnya, cara untuk pilih bank untuk kita simpan duit tu, cari bank yang susah jumpa, susah nak pergi. Susah pergi. Apa contoh bank yang susah nak pergi? Contoh bank yang susah nak pergi adalah, ada orang banknya tabung haji, ada orang susah nak pergi Maybank, ada orang susah nak pergi Kuwait Finance House. Lain orang, lain bank susah nak pergi. Maksud susah nak pergi ni memang literally susah nak pergi. Nak pergi jauh lah, nak kena parking banyak lah, selalu penuh. Lepas tu kalau nak pergi tu mesti waktu ni je. Cari bank macam tu. Bank yang memang susah nak pergi. Mungkin bagi Agrobank, contoh Razan Dunia, bank yang susah nak pergi adalah Agrobank, sebab Agrobank yang jauh. Tapi mungkin setengah orang Agrobank tu belakang rumah dia je. So senang nak pergi. So benda ni subjektif. Cari bank yang susah nak cari. Kemudian yang kedua adalah tetapkan apa panggil tu, standing order. Standing order ke direct debit saya tak pasti nama dia. Iaitu bank ni kita mesti create satu akaun baru tau. Bukannya kita guna akaun yang dah ada. Writing is reflected to the left on the camera. Unreadable. Oh ya ke? Macam nak ubah. Rasanya ada setting horizontal flip. Okay. Terima kasih Arina. Okay kan? Saving susah pergi. Okay, nampak lah. Thank you Arina. Saya bawa pasang kamera ni terbalik. Okay, set satu saving, create satu saving account. Satu account yang memang khas untuk tabung sahaja. Jangan guna untuk benda lain. Jangan keluarkan, jangan guna untuk pembayaran online banking, jangan. Okay, bank yang susah nak pergi. Kemudian yang kedua, setkan standing order, iaitu setiap bulan wajib, mungkin contohnya 10% daripada gaji masuk dalam akaun bank tu. Anggap bila duit masuk akaun bank tu, duit tu khalas lah, habis. Dia memang takkan keluar dah. Jangan anggap ni keluar sampai 300, sampai 3,000, tiba-tiba beli iPhone 7. Itu bukan menyimpan, itu bukan tabung. Itu namanya parking. Sebab kata Tuan Afian, kita cuma parking sekejap, cukup 3,000 kita keluarkan. Lepas tu simpan lagi, cukup 3,000 kita keluarkan. Jangan macam tu. Set setiap bulan. Wajib setiap bulan, dan anggap benda tu habis. Tak perlulah macam nak keep track dekat mana duit tu pergi semua. Anggap dia dah masuk bank, okay, khalas lah, memang duit takkan pakai lah. Kemudian tips yang ketiga adalah susah pergi, standing order. Tips yang ketiga ialah no card atau online. Jangan buat kad debit atau kad ATM pun daripada ni. Kalau nak keluarkan mesti dekat kaunter. Tak boleh keluar dekat kad, tak boleh keluar kat ATM. So kalau dapat kad, patahkan atau gunting atau luncai, hancur terus. Kalau dapat juga kad, memang hancurkan. Dan kalau dibagi online banking pun jangan ambil. Maksudnya tak perlu aktifkan online banking, tak perlu aktifkan CMB Clicks ke Maybank to you ke benda-benda tu. Jangan aktifkan. Kalau aktifkan juga tak apa, pasuk bagi saya tolong jaga. Okay, so dengan ketiga-tiga point ni, dan of course lah mesti dengan disiplin, lama kelamaan tabung kita akan bertambah. Dan ingat, tabung ni disimpan untuk pada masa kecemasan, bukannya simpan untuk bila nanti dah cukup banyak kita nak keluarkan. Okay,
Saya rasa itu saja untuk bahagian kewangan yang kita dapat daripada travel. Sebab benda ni adalah proses di awal travel. Dia bukannya proses berlaku ketika travel. Macam tadi waktu untuk berdikari, sifat berdikari, proaktif tu adalah ketika travel. Ini adalah sebelum travel. So inilah rahsia macam mana saya boleh kumpul duit untuk pergi ke 30 negara dalam masa 90 hari. Licin tentu je duit. Boleh kahwin 2 kali lah. Okey. Kemudian kita masuk ke yang ditunggu-tunggu, iaitu perspektif psikologi macam mana travel ni membuka minda manusia. Semua okey kan? Dengar jelas kan saya cakap kan? Testing, hello. Kalau dengar cakap ya, dengar. Okey. Alright. Kemudian kita masuk ke perspektif yang ditunggu-tunggu, iaitu parking. Nampak dia ni tulis parking. Psikologi. Macam mana, kenapa tak boleh buka online banking? Sebab kalau kita buka online banking, nanti kita ada chance untuk tengok selalu, duit aku ada berapa dah sekarang? Dah ada 2,500. iPhone 7 baru keluar. Mulalah gaduh kepala nak keluarkan. So itu antara reason kenapa yang buat online banking. Sebab tujuan kita saving adalah duit tu tak nak keluar dah. Dia keluar waktu kecemasan je, bukannya keluar bila-bila kita nak keluar. Dan bila online banking ni, kita ada chance untuk kita transfer ke bank kita yang selalu pakai. Okay, Fatihah. Alright. Kita masuk ke perspektif psikologi. Okay. This is things about travelling. Bila kita travel, kita melihat budaya lain. Budaya yang keluar daripada kebiasaan kita. Bukan budaya yang kita biasa jumpa. Bukan budaya yang kita dah biasa. Saya bagi contoh. Anda duduk dekat Malaysia. Kalau anda yang menonton daripada Malaysia. Anda duduk dekat Malaysia dan anda pergi negara yang non-Muslimnya lebih ramai daripada Muslim. Negara yang memang bukan Islam sebagai agama rasmi. Saya bagi contoh, anda pergi ke Scotland. Contoh, Scotland. Pinjam orang Scotland. Pergi ke Scotland. Sepanjang anda travel, Scotland mungkin senang kot. Mungkinlah kalau anda pergi ke Budapest lah, ke Hungary kan. Budapest, dekat situ tak banyak masjid. Dekat situ memang susah betul nak jumpa masjid. So, apa yang menyebabkan anda lihat adalah macam mana yang membuka minda bila kita pergi negara yang kita keluar dari kebiasaan. Kita dah biasa nak semayang boleh ada masjid. Kalau nak semayang boleh ambil semayang dengan air kalau boleh macam pipe bomba. Tapi satu hari bila anda travel, nak ambil wuduk dengan air botol ni je. Ni kalau ikut konsep sebenar ni, kalau betul-betul pandai, air ni sikit je ni, lebih kurang sampai sini je. Kalau betul pandai ni boleh ambil untuk 5 atau 6 orang wuduk. Kalau pandai, kena belajar lah. Ada orang tak boleh. Ada orang satu botol besar memang habis dia seorang je. Okay. Dan benda ni menyebabkan kita restricted, kita keluar daripada kebiasaan. Kenapa saya kata benda ni bangunkan minda? Sebab dalam psikologi kita memang ada satu, memang boleh baca benda ni. Kalau kita buat benda sama setiap hari, berulang-ulang, benda tu membawa kepada nyanyuk atau Alzheimer. Sebab kita dah buat benda yang sama berhari-hari, otak kita lama-lama kita macam benda sama, rutin harian, benda yang sama. Contoh, selalu tak balik daripada kerja ataupun balik daripada kelas, nak balik rumah, naik kereta, sedar-sedar dah depan rumah dah. Macam aku drive dah kat depan rumah dah parking dah. Macam benda ni selalu jadi. Saya sendiri pun biasa jadi. So, apa yang menyebabkan benda ni berkaitan dengan psikologi adalah bila kita keluar daripada kebiasaan, menyebabkan kita aware dengan benda baru. Dan benda ni lah kita akan trigger balik neuron-neuron kita untuk, bahasa mudahnya, sel otak kita lagi banyak berhubung. Okay, this is new. I'm gonna learn this. Dia bukan lagi satu kebiasaan yang kita senang-senang buat. Dan benda ni lah kita dapat bila kita keluar daripada kebiasaan budaya yang kita selalu dapat. Okay. Kemudian contoh yang kedua yang saya nampak adalah macam mana yang saya ada bagi contoh istilah binary thinking. Binary thinking adalah konsep di mana bila kita berfikir, kita menganggap bahawa dunia ni hanyalah hitam putih. Dunia ni tak ada pertengahan. Kalau kau sokong, kalau kau pakai iPhone, selama-lamanya lah kau tak boleh sembang dengan orang Samsung. Kalau kau makan nasi goreng, kalau kau jumpa orang makan mi goreng, kau akan tak boleh. Dan kita tak boleh anggap bahawa macam kalau aku makan nasi goreng, aku boleh je dengan mi goreng. Kalau aku pakai iPhone, boleh je aku nak pakai Samsung.
benda ni lah sangat mahal. Sebab saya perasan dekat Malaysia satu pemikiran dikotomi, satu pemikiran bahawa dunia ni adalah black and white. Kalau kita ceritakan kelebihan pakai iPhone, lepas tu ada orang mesti akan tanya, lah maksudnya pakai Samsung tak okey ke? Astaghfirullahalazim. Kita cerita kelebihan sesuatu, kita tidak mengatakan kekurangan yang lain. Dan benda ni sangat mahal dan sangat rare untuk setakat ni saya jumpa. Boleh kata saya tak adalah statistik nombor exactly berapa persen, tapi memang sangat ramai. Bila kita cerita something, orang pun macam, oh maksudnya kalau yang ini taklah. Pemikiran binary thinking ni, kita menganggap bahawa kalau dah satu atau kosong. Sebab tu perkataan dia binary, nombor binary kan 10 10 0 0 1. Binary thinking. Tanpa kita sedar bahawa dunia ni ada macam-macam warna lagi, bukannya hitam dan putih saja. Dan kalau kita lihat macam mana perkaitan ni dengan travelling, macam saya kata tadi, kita keluar dari kebiasaan membuatkan neuron kita lebih hidup, lebih tembak lagi banyak. Sebab dalam otak kita ni, semua neuron-neuron yang ada lagi banyak daripada semua bintang-bintang yang ada dekat dunia ni. Bayangkan dalam galaksi Bima Sakti, masuk ke lepas galaksi Bima Sakti apa? Milky Way. Sistem Suria, lepas tu galaksi Bima Sakti. Bima Sakti tu sistem Suria. Lepas tu masuk ke Andromeda sebelahnya, semua yang ada berbilion-bilion bintang yang ada semua tu. Otak kita lebih kompleks daripada itu. Neuron yang ada tu lagi banyak daripada tu. Bayangkan betapa cantiknya Allah cipta otak kita. True story, bro. Okay. Konsep tadi, macam mana membungkus fikiran. Okay. Apa yang saya perasan bila saya pergi ke luar negara, contohnya negara-negara yang luar daripada kebiasaan Malaysia. Okay, saya bagi contoh simple satu je, iaitu cuaca. Sebab cuaca Malaysia yang panas menyebabkan orang tak berjalan sangat. Orang lebih prefer naik kereta ataupun naik motor atau naik something yang boleh bergerak cepat sebab panas. Berbeza dengan negara yang contoh macam UK, Ireland ataupun Eropah, Budapest, Hungary, Bosnia, semua negara macam tu. Mereka adalah negara yang 4 musim. Dan bila dia musim panas pun, dia tidaklah terlalu panas. Panaslah bagi mereka sebab dia dah biasa sejuk. Tapi bagi kita, bila kita pergi, macam apa yang panasnya? Suhu 23 kan. Come on lah, Malaysia 32 kot. Tapi sebab kita, kat mana tadi? Allahumma salli Muhammad. Sebab kita dengan cuaca macam tu, menyebabkan kita tak berjalan sangat. Itu hanya benda yang ringkas je. Dia meliputi benda yang besar lagi, iaitu cara pemakaian. Bila cuaca panas, sebab kalau kita tahu pemakaian manusia ni ada 4 jenis personality secara asas, iaitu orang natural yang pentingkan keselesaan, orang dramatik, orang yang memang suka stand out, contohnya Datin Sri Vida, itu contoh. Atau kita lihat macam mana pemakaian klasik, orang yang sangat mementingkan matching. Kalau pakai baju ni mesti matching dengan seluar ni, kasut ni matching ni, jam mesti matching ni. Dia memang semua ni nak matching. Walaupun tak pakai suit pun dia nak matching juga. Dan orang yang romantik, orang yang sukakan perincian, orang yang suka bunga-bunga, orang yang suka corak-corak, orang yang suka warna pink lembut. Benda ni adalah personality pakaian manusia. Dan bila kita lihat, sebab pemakaian dekat Malaysia yang sebab cuaca Malaysia yang agak panas, menyebabkan saya perasan saya sendirilah, dia macam automatik jadi natural. Sebab kita nak pakai baju yang selesa, yang kurang berpeluh. Berbanding bila berada dekat sana, memang sejuk, kita nak pakai jaket. Dan bila jaket ni ada macam-macam jenis jaket. Dan kat situlah mulalah nanti kita ada rasa terdorong nak cari jaket warna cantik, nak jaket warna, sebab dia banyak aksesoris. Jaket pakai, muffler pakai, earmuff pakai, seluar pakai, even jaket pun 2. Jaket biasa dekat yang trench coat dekat luar dengan jaket yang kat dalam. Lepas tu seluar pun ada 2 jenis. Seluar dekat sini, lepas tu dekat kasut pun nak macam-macam jenis, sebab kasut memang kena cari yang selesa. So hanya faktor cuaca je menyebabkan pemakaian pun berubah. Malah sistem sosial, sistem suasana sosial dekat sana pun lain. Saya bagi contoh, bila pergi kat sana, banyak gerai-gerai yang jenis outdoor, yang jenis macam kita tengok pergi mamak kan, ada yang jenis macam kerusi dekat tempat parking, dia letak kat tepi jalan itu. Mereka banyak sangat gerai-gerai macam tu. Sebabnya waktu sama memang orang nak matahari, memang orang nak perlukan macam nak minum teh bawah matahari yang tengah memancar, macam bestnya matahari. Itulah dalam pemikiran mereka. Sebab bayangkan dalam setahun tak jumpa matahari sangat.
Itulah menyebabkan depression selalu. Itu contoh cuaca je. Kita boleh bagi lagi contoh dari segi cara penggunaan duit. Contohnya dengan sistem, kita bagi contoh negara yang memang boleh kata cash dia tak banyak pakai, lebih semua guna online, menyebabkan benda tu merubah cara perbelanjaan seseorang. Bayangkan pergi Tesco bawa troli semua, kita ambil barang, scan boleh terus keluar. Tak perlu nak pergi bayar kat mesin, tak perlu nak bayar jumpa exactly dengan seseorang sosial yang memang ada orang face to face, bayar duit kat dia, this is your money, thank you, this is your change, bye. Benda tu mengubah cara interaksi kita dengan seseorang. Okay, kalau ada soalan boleh terus tulis, boleh, saya akan baca, jangan risau. Okay, sementara kita baca soalan, saya nak conclude lah apa yang kita dah share hari ni, iaitu yang pertama, sifat berdikari. Macam mana sifat berdikari bila kita travel, kita perlu proaktif. Sebab bila kita tak proaktif, trade plan kita memang tak berjalan. Jadi bila kita proaktif, menyebabkan benda ni kita terbawa-bawa, yang kita boleh belajar, kita boleh grab the ibrah atau the learning from that untuk apply dalam kehidupan seterusnya. Kemudian mulai tips kewangan. Tips kewangan ni bukannya maksud duit untuk travel sahaja, tapi duit untuk guna, nak kahwin ke, nak apa saja anda nak, boleh guna, boleh kumpul duit ni. Nak beli kereta ke, nak beli down payment rumah, apa saja. Dan bila kita kumpul duit, sebab saya percaya siapa yang travel, dia mesti akan memang sangat detail lah, dia akan jaga duit. Ada orang dia ialah duit yang jenis cucu baling kan, itu lain cerita, sorry to say. Tapi yang jenis memang berjimat, yang memang kena jaga, memang kadang-kadang duit yang shilling pun kita akan kira cuk. Sebab bila travel ni memang kita kena ada contingency plan, kita kena ada plan backup, kita kena ada satu benda yang sistem yang kita kena jaga diri kita supaya kita tak terlalu banyak belanja ataupun kita tak terlalu banyak membazir tempat lain. Okay. Kemudian terakhir adalah perspektif psikologi. Macam mana bila kita travel, kita melihat budaya lain, bahawa kita sedar, oh rupanya bukannya cara kita je yang betul. Kadang-kadang orang lain pun ada kebetulannya. Bukan kebetulan coincident, tapi the correctness in their action. Dan lagi menarik lagi, bila kita travel, kita melihat dunia lain, barulah kita sedar, ini yang saya perasan lah, sebenarnya English tak adalah bahasa. Yes, memang English is a first language of the world. Tapi bila dah pusing seluruh Eropah, bayangkan Eropah yang memang kita sinonimkan dengan Inggeris dan bangsa Inggeris. Tapi bila dah pusing sepanjang Eropah ni, English dia tak ada lah macam kita akan bayangkan, hello sir, my name is Aiman, I'm from ada je macam saya cakap sepatah-sepatah, grammar pun tak betul. Bayangkan money iaitu duit, dia boleh jadi dia boleh pluralkan manis. Dia nak kata duit banyak, manis. Kita dengar macam manis, duit mana boleh plural ataupun singular. Dan bila kita travel ni, kita membuka pemikiran benda yang baru. Itu je point dia. Saya nak baca soalan je. Okay, give me time to read your questions. Selamat datang kepada semua yang join. Terima kasih kerana mendengar. Sementara kita loading dan nak membaca soalan-soalan yang ada. Okay, tadi kita ada dapat soalan mengenai negara mana yang case depressionnya tinggi. Okay, jawapannya adalah, kalau ikut daripada World Health Organization, ranking yang pertama adalah India. Case depression paling tinggi di dunia adalah India. Seterusnya China, lepas tu baru US. Malaysia saya tak pasti tangga yang keberapa, tapi berdasarkan daripada Astro Awani pernah terbitkan dulu dokumentari ringkas, 1 daripada 3 Malaysia terlibat dengan kes kemurungan ataupun depression. 1/3 maksudnya 33% lah. Agak ramai lah. Okay, tapi kena ingat ini adalah reported case. Yang daripada ranking ni adalah reported case. Kita tak ambil kira lagi yang actual case. Sebab reported case adalah case yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa. Tapi kalau orang depression senyap-senyap dalam rumah, kita tak tahu benda tu. So mungkin tinggi lagi atau mungkin boleh rendah lagi. Okay, harap tu menjawab. Oh, slow internet ni. Saya nak baca soalan sebenarnya. Okay, ni soalan daripada Nurul Erina. What about people who can afford to travel because they have different financial priorities or physical disabilities in life?
can they still achieve these three things? For instance, in a usual life circumstance, how do you go about being open-minded if your social circle is fairly close or small? Not because you avoid people, but because people avoid you for various reasons. For instance, you grew up for having faced unnecessary social or racial discrimination. Thank you. It's a multifaceted question. Okay. Apa yang saya buka perkongsian pada hari ini adalah bila kita travel bukannya satu-satunya jalan untuk mendapatkan ibrah hidup ni. Tapi travel hanyalah salah satu. I didn't say it was the best one. I didn't say the least best one. I'd say it's one of the way to get the learning that I talk about. Okay, bila kita sebut dalam ni, sebenarnya social circle, kita boleh keluar pada social circle, bukan bermaksud bila kita travel je kita akan dapat benda ni. Social circle dalam hidup ni ada banyak. Macam kan kita tahu ada manusia ada circle of influence dan juga circle of concern. Circle ni boleh berubah-ubah dan kita sendiri boleh berubah. Saya bagi cabaran terus untuk menjawab soalan ni. To get out of your social yang dah biasa jumpa ataupun your familiar social of influence or circle of influence tu, caranya mudah je. Perbanyakkan skill sosial dalam seharian. Bila kita bayar tol, dekat akak tu cakap, oh terima kasih akak, have a good day. Kadang hanya cakap macam tu je membina satu skill sosial kita. Bila kita jumpa dengan cleaner, kita on the way nak naik KTM, kita tengah turun tangga nampak cleaner tengah mop lantai kan. Assalamualaikum pakcik, apa khabar hari ni? Oh ramai hari ni naik kan. Sembang as simple as that. Bila naik lift je, Assalamualaikum, tolong tekan 33. Banyakkan sembang dengan orang strangers kita tak kenal. You don't have to travel to other countries to do that. It's either you want it or not. I rest my case. Okay. Mana lagi? Soalan. Slow pula internet. Bukan internet slow, laptop slow. Okay. Tadi ada soalan tanya macam mana antara travel rancang ataupun travel yang tak dirancang. Ini menarik. Ini merujuk kepada personality seseorang itu. Kalau seseorang tu personality yang jenis suka merancang, dia ada tahap lah. Mana maksimum dia? Kat sini. Okay, dia ada tahap je. Orang yang suka planning, kita panggil sebagai procedure. Orang yang suka tembak je, iaitu option. Ataupun kita panggil orang kreatif lah. Nampak? Okay. Bila kita travel, orang yang prosedur dia akan suka plan A sampai Z. Malah kalau ada alphabet selepas Z tu, dia akan ambil lagi sampai habis. Orang option, dia suka plan dari segi tarikh datang, arrival dengan departure balik. Atau mungkin lagi dahsyat lagi, dia tak beli pun tiket departure, dia beli tiket arrival je. So dekat situ dia plan lah nak buat apa saja, dia ikut taram. Ada orang dia suka plan semua benda, tapi ini case ekstrim. Bukan bermaksud seseorang tu bukan sekali dekat sini. Macam kita kata tadi, the world is not black and white. It's not a binary thinking. Jadi ada orang mungkin dekat sini, ada orang mungkin boleh dekat sini. Dia jenis suka explore sendiri je, tapi sama dia ada plan juga. Contohnya dia plan hari pertama nak kat mana, hari kedua kat mana, hari ketiga kat mana. Mungkin ada orang macam tu, tapi dia tak plan dari segi nak lawat tempat mana. Dia just rancang bandar je. Dia just rancang hari pertama kita pergi bandar ni, hari kedua pergi bandar-bandar ni. Ada orang memang dia plan A sampai Z. Saya pernah jumpa dia punya itinerary. Ada seorang kawan saya dekat UK. Dia plan itinerary dia, sampaikan daripada tiket bas nak naik sampai tiket bas yang bas harian, yang bas dalam city tu, intercity punya bas ataupun intracity punya bas. Itu pun dia plan naik bas yang pukul berapa, yang start 5 minit. Itu pun dia plan macam whoosh, I cannot do that lah. So, mana yang terbaik, dia tak ada yang terbaik, dia hanyalah perbezaan. Okay, saya tengah mencari soalan. Mana korang post soalan Tadi macam banyak. Saya nak baca soalan sebenarnya, tapi dia tak keluar dekat ruang komen. Okay, apa beza tahap pemikiran mereka dan kita dari segi keterbukaan minda terhadap perbezaan agama, bangsa, pendidikan,
taraf kehidupan dan juga peranan ibu bapa di luar negara mendidik anak mereka tentang perbezaan tersebut. Perbezaan tak pemikiran mereka dan kita dari segi keterbukaan media. Okey. Perbezaan pemikiran. Apa yang saya perasan, kita ambil approach bottom up, iaitu daripada diri kita dan mempengaruhi sekeliling, dan juga top down, iaitu peranan daripada pihak berkuasa yang menetapkan peraturan macam ni, menetapkan undang-undang macam ni. Benda ni berlaku serentak. Dia bukannya orang bawahan je kena buat, orang atas pun kena buat peraturan tu. Ataupun bukannya peraturan orang atas je buat, tapi orang bawahan yang dengar peraturan ni tak buat sangat. Dia mesti dua-dua. Okay. Apa yang saya perasan, antara beza tak pemikiran yang sangat memberi peranan, contohnya kalau kita lihat di UK. Di UK dia mengamalkan sistem sekular. Sekular dalam ni bukan dia bermaksud yang kita selalu dengar buruk-buruk tu, maksudnya memisahkan agama dengan akhirat sampai orang tu jadi sekular ni, maksudnya tak pakai tudung lah, semua term-term tu. Itu saya serahkan kepada anda lah untuk memahaminya. Tapi saya letak pada pemahaman saya adalah, iaitu sistem sekular dia mengasingkan tu, bermaksud dia tidak meletakkan agama dalam pengaruh kehidupan dunia. Kalau kita lihat dekat UK, negara yang mengamalkan sistem sekular, sebab mereka mengamalkan sistem sekular lah, rakyat Islam dekat sana boleh beramal agama diorang. Sebab sekular bagi diorang adalah, if you want to practice your religion, so be it, just do it. If you want to practice your Christianity, so be it. If you want to be atheism, so be it. Dia menghormati perbezaan pemikiran orang. Tapi dia adalah beberapa kekurangan yang kita tak kata sistem tu perfect. So, jadi untuk soalan ni, yes, ada beza. Kalau kita lihat sistem politik dekat Malaysia, kita politik banyak berdasarkan ke arah kepartian. Kita menyokong sesuatu parti sebab kita patuh dengan parti. Itu contohnya. Ada orang, contohnya kalau kita lihat di UK, cara politik mereka adalah mereka menyokong polisi. Ahli politician mana yang naik ke atas, yang dia cadangkan satu manifesto yang menguntungkan polisi tu, menguntungkan dia orang, dia undi orang tu. Tapi ini bukan kes semua tau. Kan ada yang kata, ni saya bagi disclaimer, bukan semua kes. Tapi apa yang berlaku, saya perasan sendiri, sebab hari tu ada mengundi, saya ada pergi try mengundi. Saya terkejut bila orang lokal tu kata kat saya, dia kata, Aiman, why don't you go to their manifesto program, hear them, listen to them, then you decide who you want to support. Benda tu dia agak macam, saya akui waktu tu saya terkejut je macam, kita dengar tu. Sebab kita ada pemikiran bahawa kalau kita dah sokong parti ni, so kita sokonglah parti ni. Benda ni jadi juga kat Malaysia. Kalau kita dah sokong, contoh ada satu parti ni, kita sokong parti ni sebab kita fokus pada kepartian, bukannya pada polisi tu. Dan kita tak merujuk pada semua, saya bukannya pukul rata. So perbezaan pemikiran tu memang ada. Agak-agak berapa bajet dan tips dari segi belanjawan untuk travel 32 negara tu? Kalau saya beritahu terkejut pula. Untuk travel, saya bagi contoh perbelanjaan yang habis, saya tetapkan lebih kurang. Soalan sensitif juga sebenarnya. Tak apalah, for the sake of your question, kita bagi nilai contoh lah. Rather than kita bagi berapa contoh, berapa nilai bajet keseluruhan untuk 32 negara, saya bagi macam mana soalan susahnya Aisyah Hazmi ni. Saya boleh jawab tapi takut, sebab dia melibatkan duit kan, berapa banyak duit kita ada semua. Saya anggap macam ni lah, untuk mudah faham, anggaplah 16 ke 17 ribu ringgit. Negara mana punya? Okay, ni dah jawab. Ramai tak anak muda negara lain at 20 have their own money, boleh ke kos? Ramai tak anak muda negara lain at 20 have their own money. Anak muda dekat negara lain yang ada duit sendiri, ini saya kurang pasti sebab bila kita travel, sebab dia soalan duit ni, bila kita nak tanya dia orang banyak berapa, dia soalan tu agak sensitif. So benda tu saya minta maaf sebab saya tak boleh jawab. Tapi kalau dari segi purchasing power, itu mungkin saya boleh jawab, iaitu purchasing power yang berbeza menyebabkan kadang mereka ni kita nampak sebagai macam kaya. Purchasing power maksudnya
kadar tukaran mata wang yang tinggi dan harga kos rendah menyebabkan dia orang beli tu lagi macam contohnya kalau kita ada duit RM1 dekat Malaysia, kita nak buat apa tak banyak pun dengan duit RM1. Mungkin kita boleh pergi minum teh tarik kalau ada lagi teh tarik RM1 sekarang. Tapi kalau dekat sana dengan £1 kita boleh dapat macam-macam. Pergi ke Poundland, dapat beli coklat bar Kinder Bueno yang ada dua tu, yang ada dua macam ni kan, Kinder Bueno tu. Saya ada sini sekejap Allah. Ambil kau, bawa balik dari UK, tak makan ni. Contoh Kinder Bueno macam ni, dengan tiga ni, 1, 2, 3, £1 je. So berbeza dengan RM1 kita dapat apa je. Dan even kalau kita ambil conversion rate pun tetap tak sampai. Tapi saya bukan nak kata tak bersyukur duduk Malaysia. Jangan salah faham ayat saya. Okey, apa 3 perkara yang boleh dicontohi, yang boleh dilakukan dalam amalan seharian? Okey, apa benda yang boleh contohi seharian? Saya rasa saya fokus pada proaktif tadi kot. Sebab bila kita proaktif menyebabkan kita benda tu boleh amal dalam seharian. Sama ada dengan keluarga, siapa nak start kontak, siapa nak start sembang dulu, siapa nak start ajak pergi makan kat bawah dulu, atau dalam kawan-kawan, siapa nak start ajak makan mana kan. Soalan yang takkan jawab. Jangan cakap pasal Kinder Bueno. Kinder Bueno. Okay, with the flood of refugees into Europe right now, do you think this will have different in one's travel experience there, particularly Muslims that are not refugees? Beratnya soalan. Dia letak 5 minit. Dia letak komen 5 yang pertama je. Saya tak nak baca komen selepas kena baca kat answer. Boleh. Okay, so kita baca kat sini ya. Kita baca kat sini. Soalan yang ada, yang pertama ialah clear hai aman. Okay, hai semua, lampu terang molek. Sekejap nak mencari soalan. Jauh pengalaman dulu semuanya. Saya nak baca soalan sebenarnya ni. Apa perbezaan travel? Okey, dah baca. Travel dirancang, kita pergi dengan travel agent atau kawan bawa. Tanpa rancang, kita pergi on the spot. Okey, dengar. Speaking of travel dulu, ada feeling which is free conversation. Cari soalan. What's the question? Kenapa tak boleh buka online banking? Okey, saya dah jawab. Minta maaf semua terpaksa tengok muka saya. Nah, for your sake. Nah, saya tutup. Soalan, pergi tali masa sama, panas, pengsan. Okey, especially kalau istimewa. Download video, Sheldon Cooper, mercek, Highborn. Betul sama. Kalau betul-betul nak kenal someone, ni menarik soalan tu. Okay, soalan yang pertama kita terima ini yang dalam ruang komen adalah flood refugees into Europe right now. Do you think this will have different in one's travel experience there, particularly Muslims? Secara jujurnya, komen saya pun tak adalah betul-betul apa orang panggil dokumentari punya style kan. Tapi apa yang saya boleh katakan, bila kita travel, satu benda yang akan nampak beza adalah dari segi jantina. Particularly wanita Muslim yang bertudung dengan lelaki Muslim. Contoh macam saya, orang pandang saya, dia tak nampak sangat macam Mamat ni Muslim. Dia tak selalu obvious. Tapi untuk seorang perempuan yang memakai hijab atau pakai tudung atau pakai purdah atau pakai burqa, memang terang-terang orang tengok ni, this is a Muslim. Dan untuk orang dekat sana, saya tak berani jawab dari segi relation ataupun correlation between flood refugees, berapa banyak masuk dan berapa reported case of violence yang menyebabkan daripada Islamophobia. Tapi memang kesnya ada berlaku. Memang ada berlaku. Kawan saya pernah sekumpulan perempuan duduk dekat taman saja-saja. Tiba-tiba lelaki datang, budak datang macam umur remaja, datang naik basikal, pusing-pusing, baling batu ada orang semua. Cakap pasal Muslim, get out of here semua. Benda ni memang jadi.
Saya tak berani jawab dari segi correlation between flight refugees dengan travel experience, sebab benda ni kita tengok based on data. Okay. Seterusnya, betul ke kalau betul-betul nak kenal someone kena musafir dengannya? Ini sangat betul. Bila kita travel dengan seseorang lah, kita nampak daripada saat dia bangun tidur sampai dia tidur balik malam tu. Benda ni adalah satu kita betul-betul memang ta'aruf, memang break the ice, memang kenal betul-betul. Even waktu arwah adik saya masih hidup pun, antara faktor yang bila dia tanya macam mana lelaki yang boleh terima untuk jadi suami dia, maksudnya jadi adik ipar saya lah, saya jawab dia simple je. Adik nak pilih jatuh mudah je. We kerja pergi travel dengan cik 3 hari. Itu je saya cakap itu. Bagi travel dengan saya 3 hari, saya nampak macam mana dia punya akhlak, dari segi jaga semayang, dari segi makannya, dari segi cara perbualan, dari segi bercakap, dari segi kebersihannya. Kita memang akan kenal orang tu. So yes, memang betul. Soalan seterusnya, kalau ada masa 2 minggu sahaja di Europe, negara mana yang akan beri impak yang besar kepada one's travel education? 2 minggu sahaja. Banyak 2 minggu tu. It depends on cara seseorang tu juga. Kalau seseorang tu prefer jenis travel ke banyak negara, 2 minggu tu banyak tempat boleh cover. Tapi kalau seorang tu jenis prefer dalam satu negara duduk banyak bandar, lain juga. But untuk direct to the question, kalau ada masa 2 minggu sahaja di Europe, negara mana? Saya bagi satu negara je lah untuk one travel education. It depends. Inilah kelemahan saya. Saya tak boleh bagi jawapan direct. Saya suka bagi jawapan yang kena balik dengan orang yang tanya, iaitu kalau ada masa 2 minggu sahaja, negara mana yang beri impak besar terhadap one travel education, ialah bergantung what kind of education that you want. If you want to learn more about Islam, itu pun soalan dia agak general. If you want to know about Islam, you can go to Spain. Kita lihat macam mana sejarah peninggalan Islam dekat situ. Ataupun if you want to appreciate Islam, pergi ke Bosnia. Kita lihat macam mana negara antara Bosnia dengan Serbia berperang dan peninggalan tu masih ada. Dan kalau anda pergi ke perkampungan kat sana pun masih ada lagu Islamophobia bersama mereka. So the question is depends on your travel education, apa yang anda nak. Kalau nak melihat pada kecantikan alam, education melihat kepada ibrah pada alam, pergilah ke Switzerland. Tu lah, cantik alam tu pun sebenarnya agak subjektif. So, Switzerland adalah negara yang bila kita pergi sana memang macam Allah, astagfirullah, subhanallah, memang bulat je mata tengok macam Allah cantiknya. Gunung tu macam cantiknya gunung tu. Ais pegang ais. Itulah bestnya travel. Kita akan appreciate semua benda. Okay, so my question back to you, what kind of education that you want? Ada pengalaman tak travel dengan local person? Ada. Pusing dekat Iceland. Waktu tu saya travel selama seminggu dekat Iceland. Bermula daripada Reykjavik. Pusing. Kalau tengok dekat peta Iceland tu, dia bulat macam ni tau. Kalau tengok map tu, bentuk lawan jam. Start pada bawah, sampai ke atas, sampai ke naik ke Akureyri, lepas tu habis bawah, habis semua. So travel dengan local ni memang best. Waktu tu saya travel dengan ada orang Spain, ada orang Iceland, ada orang India. Dan semua dengan ada perangai masing-masing. Kalau saya cerita tu takut macam bunyi resis pula. Tapi memang setiap negara tu perasan memang ada cara masing-masing. Event yang paling bestnya adalah bila kita perkenalkan Islam kat orang. Bila kita berjalan, kita perlu semayang, kita beritahu, wait guys, I need to pray for a while. Pray, jom semua tengok. Kita cerita just 5 minutes. Tambah pula kita dah ada wuduk, memang cepat lah. Just 5 minutes, maybe less, give me time to pray. Dan kita bila pray, dan yang bestnya, bila kita buat amalan Islam kepada non-Muslim dekat sana, dia tak wujud istilah orang kata riak. Sebab riak adalah kita tunjuk amalan pada seseorang dan orang tu tahu benda tu adalah amalan Islam. Tapi bila kita buat sesuatu amalan yang baik, yang amalan Muslim, pergerakan Muslim ataupun puasa benda ni pada non-Muslim yang tak tahu pasal ni, dia tak jadi riak dah. Dia jadi izah. Yes, dia jadi izah. Satu kebanggaan kita mampu buat satu amalan Islam pada seseorang. Dan benda ni sangat best. Sampai tahap bila kita dah habis planning pun, dah habis travelling, jalan dengan lokal tu, sampaikan bila kita tengah semayang dalam kemah tu kan. Orang biasa ada orang sana, kita orang tu sewa kemah kan, setiap seorang semua bawa kemah masing-masing. Macam ada kawan sebelah ni nama dia Jaime. Jaime dia selalu sembang macam dia tak ada dalam kemah pun, tapi kemah kat sebelah kan. Dia selalu sebut, "Aiman, are you sleep yet?" Bila dengar kan,
Kadang-kadang, no, I'm not sleep yet. You want to eat some rice? Sembang-sembang kan. Tapi bila ada satu masa tu kita tengah semayang, orang sebelah tanya, Aiman, what are you doing? Lepas tu kita tengah semayang, kita senyap lah. Oh, you're praying. Kita pun tengah semayang macam, Allah, dia faham pula, macam happy gila. For me, that's one of the wonderful person bila kita travel dengan local. Okay, kita next question. Can I ask why did you choose deep lining symbol shirt for your first travel? I mean, you could have chosen a different shirt. Oh, serious question lah. Sebenarnya adalah saya pakai ni sebab saya tak nak nampak terlalu formal. Tapi saya pakai juga black jacket untuk tunjuk jugalah at least I'm serious about this. Tapi saya pakai ni sebab saya tak nak terlalu bersungguh malam-malam pakai baju full suit semua atau baju kemeja. Okay, tak apa, lain kali kita pakai baju lain pula. Okay, depends on preference. Kalau mau mentrust dengan partner, how do you overcome that uncomfortable feeling, conflict? Oh, ini soalan potong. Kalau mau mentrust dengan partner, how do you overcome that uncomfortable feeling? Yang pertama, anggaplah bila travel ni adalah peluang kita untuk mengenal seseorang secara mendalamnya. Kita, especially bila berada dalam konflik lah, kita akan bergaduh. Percayalah, siapa yang travel memang akan bergaduh. Saya dengan arwah adik saya, siapa kata tak bergaduh? Ada bergaduh kat Melbourne itu waktu kita travel. Bayangkan berada dekat satu tebing yang orang kata the most southernmost part of Melbourne. Kita bergaduh dekat tebing. Come on. Tempat tu cantik kot, tapi boleh bergaduh kan pasal gambar. Tapi itu yang bestnya. Bila kita bergaduh lah, selepas tu kita akan lebih rapat dengan dia. Kalau ada momen terasa, how do you overcome is, yang pertama is be professional. Just like when I said Gen Y professional. Be professional. You are travelling, we are travelling together. We only have we only have certain amount of time. Gunalah masa sebaiknya benda tu untuk berjalan. Dan rasa-rasa emotional tu simpan ke tepi sekejap. Dan kita have a small talk lah. Macam dah tengok dah map, jalan kat mana lepas ni. At least kita bercakap juga dengan dia. Atau if you need to be silent, be silent. It depends on what kind of conflict juga. Okay, in terms of history, couldn't history that changed one view about the entire country before further travel? Yes. If you are travelling, especially tempat yang memang tempat tu banyak sejarah, I would say learn the history first. Waktu macam perjalanan saya ke Sepanyol, saya pernah tangguhkan perjalanan ke Sepanyol tu sebab saya rasa saya tak belajar history Sepanyol tu betul-betul lagi. Bila kita dah belajar betul-betul, barulah seronok sikit pergi. Sebab kita pergi travel bukan semata-mata nak pergi ambil gambar selfie depan istana sana, lepas tu check in. Bukan itu saja. Tapi kita travel lah, kita melihat sejarah yang ada, kita nak kaitkan balik dengan diri kita, dan kita apa benda learning kita dapat benda tu. So learning the history is very important about the country. Even country tu tak ada history pun, ada juga history juga. Minggu depan akan travel juga orang Swiss, dengan orang Swiss ke Europe. Happy dengan selamat lah Swiss ke Europe untuk nak sama beza ke musafir dengan duduk bersama, dan tempoh yang memang beza jadi roommate dengan travel mate. Roommate mungkin kita jumpa dia adalah beza roommate dengan travel mate. Bila roommate mungkin kita jumpa waktu dia dekat bilik je. Kalau dia pergi kelas, kita tak nampak macam mana dia pergi kelas. Kalau dia pergi makan, kita tak nampak dia makan macam mana. Tapi bila travel ni, sebab kita boleh kata daripada bangun tidur sampai tidur balik ada bersama dia, maka travel mate ni satu jalan yang terbaik untuk kita mengenal seseorang. Not that we'll know 100%, at least kita tahu lebih banyak. Drama dengan awak adik, itu bawa cerita sikit je. I can talk 3 hours about her. Tu pun banyak yang tak cover. Brothers little very true, dan memang akan gaduh, memang kancing. Okay, okay, saya anggap tu adalah soalan terakhir. Terima kasih kerana mendengar, dan terima kasih kerana menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka bertanya soalan. I really appreciate this. Apa yang saya harapkan adalah selepas ini bolehlah share ataupun teruskan add saya sebagai friend atau follow post-post saya di Facebook, sebab saya ada membuat perkongsian yang berterusan mengenai Gen Y professional, iaitu satu aim untuk, macam kita duk cerita tadi, macam mana kaitan dengan Gen Y, sebab saya percaya Gen Y bakal mewarisi kepimpinan negara. Maka apa yang saya fokus adalah saya nak bangunkan mereka, sama-sama membangun, sebab in a way indirectly I'll be developing our future, our country's future. Okay, sehubungan itu juga saya nak membuka peluang kepada semua. Kita ada buat program ataupun saya nak melancarkan lah alalang tu
Allah, mana poster tu. Alalang tu kita nak melancarkan satu program, iaitu pada 18 dan 19 April ni, dan juga 29 dan 30 kita akan ada program bengkel image graduan berkaliber. So dalam ni, hari pertama anda akan belajar pasal image, pemakaian mana nak pakai waktu interview, pemakaian mana yang melambangkan sesuatu, apa beza pakai tie merah, apa beza pakai tie biru, baju kurung mana yang boleh pakai waktu interview, baju kurung mana tak boleh, boleh ke baju kurung pakai dengan blazer, boleh ke pakai baju kurung tak pakai dengan blazer. Benda kita akan bincangkan dari segi your body shape, your personal colour. Benda ni sangat berkaitan dengan kerjaya dari segi image, dan anda juga akan belajar mengenai communication, a powerful communication daripada seorang partner saya, iaitu Nurul Erna. Dia mewakili pada Mizan dan saya mewakili Intelek. Kami akan buat program bengkel image. Jemput join. Saya akan letak komen, saya akan komen di bawah poster tersebut, dan dengan ini melancarkanlah program ni. Bolehlah join. Ini peluang yang mahal lah untuk, bukan setakat mahal untuk belajar program tu, bukan peluang mahal untuk belajar ilmu tu, tapi peluang mahal untuk berjumpa dengan saya. Okay, itu saja pada saya. Terima kasih kerana dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.